Mus dengan panjang lebar mengupas berkaitan dengan perkembangan parti-parti tempatan daripada USNO berjaya sehinggalah ke PBS. Selepas PBS itu datanglah UMNO ataupun Barisan Nasional. Jadi bolehlah Pak Mus kupas pula bagaimana pula kita di Sabah ini ataupun rakyat Sabah merasa perbezaan pembangunan Nasional Parti, Barisan Nasional ini dan pembangunan berasaskan lokal parti yang ada 3 parti. Kalau saya kata USNO, Berjaya dan PBS. Jadi boleh kupas sedikit tentang itu. Ya, rentetan daripada konfrontasi di antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan di bawah Tun Mahathir, dan kita mengenali personality Tun Mahathir ini, seorang yang suka menghukum pemimpin atau kerajaan yang tidak patuh kepada pandangannya. Ini berlaku dengan Kelantan. Satu ketika dengan Terengganu, di mana hak 5% Terengganu dijadikan wang ehsan. Begitu juga dengan Kelantan. Jadi pada ketika itu Sabah masih mendapat juga hak royalti minyak, bukan royalti sebenarnya, itu cash payment minyak daripada federal, tetapi peruntukan pembangunan itu agak sedikit berbanding daripada kerajaan sebelumnya. Ini adalah salah satu cara Kuala Lumpur untuk menghukum negeri-negeri yang tidak sealiran dengan pandangan Kuala Lumpur, terutama pandangan Tun Mahathir. Jadi pada ketika itu terdapat segorombolan, sekumpulan pemimpin yang diketuai oleh saya ingat Datuk Muhammad Dun Banir daripada Beaufort, Datuk Yahya Lampung, dan saya sendiri terlibat pada masa itu untuk melobi UMNO masuk ke Sabah. Kita mencadangkan supaya UMNO menggantikan USNO dan juga parti-parti Bumi Putera Islam di Sabah dengan matlamat menyatukan semua parti-parti yang beragama Islam yang didokong oleh Bumi Putera Islam menjadi anggota parti UMNO. Tetapi masa itu Tun Mahathir masih skeptikal, masih tidak yakin UMNO akan mendapat sokongan, karena masih lagi kepercayaan bahawa orang Sabah ni seperti juga Sarawak masih percaya bahawa autonomi Sabah harus dipertahankan melalui parti tempatan. Tapi ikoran tindakan-tindakan PBS yang keterlaluan dan juga beberapa keputusan-keputusan yang dibuatnya itu betul-betul menyakiti hati Kuala Lumpur. Maka apabila PBS keluar, pada malam keputusan PBS keluar daripada Barisan Nasional, pukul 10 malam itu juga Majlis Tertinggi UMNO bermesyuarat membuat keputusan UMNO masuk ke Sabah. Jadi keputusan itu spark, maksudnya berlaku daripada tindakan PBS sendiri. UMNO tidak akan masuk, Dok, kalau bukan kerana PBS keluar daripada Barisan Nasional. Jadi Pak Mus, bagaimana pula ini Tun Mustapa boleh terlibat? Sedangkan dia ketika USNO kalah, kalau saya silap, Tun Mustapa pernah buat kenyataan bahawa berkaitan dengan ini royalti, berkaitan dengan hak Sabah ini dirampas oleh Semenanjung, dan tujuan dia orang ke Sabah ini merampas hak. Tapi tiba-tiba pula Tun boleh terlibat. Ya, dia Tun pada tahun 75 dalam satu mesyuarat Agung USNO, Tun membentangkan satu kertas kerja, iaitu mengkaji semula kedudukan Sabah dalam Malaysia. Jadi dalam kertas kerja itu Tun tidak bersetuju dengan beberapa keputusan di bawah Akta Pembangunan Petroleum. Tetapi Akta Pembangunan Petroleum itu telah diluluskan di Parlimen, dan akta itu kita tidak boleh pindah. Dan tetapi Tun
tidak mau menandatangani perjanjian dengan Petronas. Jadi dia pada masa itu timbullah beberapa pandangan kononnya Tun menganggap Kuala Lumpur sebagai penjajah. Tapi sebenarnya bukan Tun yang bercakap, itu adalah kumpulan-kumpulan yang mau Tun disingkirkan, sehingga ada yang mengatakan Tun mau menjadi Sultan Sabah dan sebagainya, sehingga Kuala Lumpur tidak ada pilihan pada masa itu. Tun Razak dia menubuhkan Parti Berjaya. Jadi itu berlaku pada tahun 75. Tapi Tun Mustapa Kuala Lumpur tahu selepas didesak 4-5 bulan selepas Berjaya ditubuhkan, Kuala Lumpur tahu Tun Mustapa bukan seperti Tan Sri Pairin. Apabila Tun Mustapa diminta meletakkan jawatan daripada USNO, dia patuh. Dia letak jawatan. Dan yang menjadi ketua menteri semasa pilihan raya 1976 ialah Tun Said. Tun Said menjadi pemangku Presiden USNO selama 5 tahun dan juga ketua menteri Sabah. 5 bulan, bukan 5 tahun. Jadi 5 bulan dia mengetuai kerajaan USNO sebelum masuk pilihan raya pada tahun 1976 bulan Mei, dan USNO kalah. Jadi Kuala Lumpur tidak menganggap Tun Mustapa ini seorang yang menentang. Dia masih menganggap Tun Mustapa ini mempunyai jiwa yang masih lemah, yang lembut, yang boleh dibawa berbincang. Sebab itu Tun Mustapa sebelum Tun Mahathir bersetuju pada tahun 1991, sebelum Tun Mahathir setuju UMNO masuk ke Sabah, Tun Mustapa orang pertama juga yang mengadakan mesyuarat khas di bangunan Usia untuk membubar USNO. Dan saya hadir dalam mesyuarat itu sebagai wakil pemuda, ketua pemuda USNO masa itu daripada Petagas. Jadi Tun Mustapa dilihat sebagai orang yang boleh menyatukan orang Islam. Sebab itu Tun Mustapa dilantik. Tetapi selepas Tun Mustapa pada mulanya dilantik, timbul juga desakan daripada beberapa pemimpin muda Melayu Islam, Bumiputra, yang rasanya tidak bersetuju Tun Mustapa sebab dia dilihat image-nya agak keras, lalu dipilih Tun Sakaran oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi itulah puncanya kenapa Sabah pada mulanya sepatutnya di pengurusi perhubungan Tun Mustapa menjadi Allahyarham Tun Sakaran Landai. Jadi ini berkaitan, kita sambung lagi berkaitan dengan National Party, Local Party. Jadi apakah PBS sebuah parti yang boleh dikatakan penggerak ataupun pencetus kepada kebencian kepada persekutuan ataupun kepada kerajaan Malaysia? Sejarah dia begini, Dok. Sejarah dia apabila gagasan Malaysia diumum oleh Tengku di Singapura pada tahun 1961. Gagasan Malaysia ini ditentang oleh rakyat Sabah, tetapi hanya di kalangan suku Kadazan Dusun, yaitu yang non Bumiputra. Manakala Bumiputra Islam tidak menyokong gagasan Malaysia yang diketuai oleh Tun Mustapa di pantai barat, di pantai timur, orang seperti Abu Bakar Kitingan, semuanya menyokong penyertaan Sabah, North Borneo masa itu dalam gagasan Malaysia. Jadi secara konsisten suku Kadazan Dusun, suku Bumiputra bukan Islam, memang tidak ingin Sabah ini menyertai Malaysia seperti yang dikatakan oleh Presiden Pasok Momogun yang pertama, OKK Sodomon. Dia kata Sabah seharusnya menghantar pelajar-pelajar ke luar negara balik sebagai orang-orang yang terpelajar, terdidik,
barulah kita membuat keputusan sama ada kita mau merdeka sendiri atau merdeka bersama Malaysia. Tetapi adik kepada OKK Solomon, ya, adik KK Solomon, J.S. Sundang, J.S. Sundang yang bersama-sama dengan Donald Stephen, walaupun pada mulanya mereka menentang gagasan Malaysia, tetapi mereka telah dipengaruhi oleh Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, Ketua Menteri Singapura masa itu, belum lagi Perdana Menteri, the Chief Minister of Singapore, yang berjaya memujuk pemimpin non-Muslim. Ya, Tun Mustafa tidak. Dia pujuk Donald Stephen, dia pujuk J.S. Sundang, tetapi dia tidak dapat pujuk OKK Solomon. So, dua orang ini kemudiannya suddenly tukar dia punya pendirian. Pendirian akhirnya parti UPKO, yang sebelum itu UNKO, bersetuju menyertai gagasan Malaysia. USNO memang dari awal, sebaik saja cadangan itu, USNO sudah bersetuju. Jadi Pak Mus, apakah ketika gagasan Malaysia ini ditetuskan oleh Tunku Abdul Rahman ataupun beberapa pemimpin dari Kuala Lumpur, adakah ada penentangan juga di kalangan Bumiputra bukan Islam di Sarawak, contohnya Iban dan juga lain-lain etnik yang ada di Sarawak, sama seperti di Sabah, macam di Sundang menentang ini gagasan Malaysia? Sabah dengan Sarawak ni, Dok, dia punya attitude berbeza. Orang Sarawak ni dia tidak banyak huha-huha. Kalau dia tidak bersetuju pun dia tidak akan showing up. Dia tidak showing off, dia tidak akan menunjuk-nunjuk. Sarawak ni dia kurang bercakap. Dia kalau tidak suka kau, dia tidak tengok muka pun. Orang Sabah ni dia lain. Dia suka menunjuk-nunjuk. Kami tidak mau melayang penjajah. The current di atas saja kuat di Sabah ni. Undercurrent tiada. Di Sarawak di atas tiada bising, undercurrent very strong. Cuma apabila masa itu berlaku konfrontasi kita dengan Indonesia, dan Sarawak adalah antara negeri yang jadi sasaran. Pada ketika itu Sarawak sedar bahawa kita perlu berada dalam Malaysia, di bawah pelindungan Melaya masa itu. Jadi sentimen untuk tidak bersetuju itu kurang berbanding dengan Sabah. Sabah selesa masa itu. Tidak ada isu pendatang tanpa izin, tidak ada isu orang mau masuk Moro dan sebagainya. Jadi kita selesa. Tetapi Bumiputra bukan Islam, dia keras. Tapi keras-kerasnya akhirnya lembek juga apabila Lee Kuan Yew pujuk. Jadi saya relate cerita ini tadi dengan PBS tu, Dok. Saya relate PBS, dia keras 9 tahun. Sedangkan Donald Stephen setahun dia sudah lembut. Dia Sundang setahun dia sudah lembut. Tapi dia ini 9 tahun keras. Dan sehinggalah PBS kalah pada tahun 1994, menjadi pembangkang satu penggal, sehinggalah dia menyertai semula Barisan Nasional dan diberi jawatan yang agak penting sebagai Timbalan Perdana Menteri. Sehingga hari ini PBS Timbalan Perdana Menteri. Jadi sama ada mereka suka atau tidak dengan Parti Nasional, saya tidak boleh jawab. Sebab dia boleh accommodate. PBS ini dia boleh accommodate juga kalau kebetulan lah, katalah PKR jadi kerajaan di Sabah. Dia akan ikut juga. Dia tidak akan membantah. Cuma dia tidak patuh. Seperti mana patuhnya Donald